dalam perlawanan pertama di antara pasukan Todak menentang pasukan Orange yang baru saja bermula. Di mana kali ini kita akan dapat melihat pasukan Todak yang akan bermain di kawasan biru sementara pasukan Orange yang akan bermain di kawasan merah. Ya, dan sini kita melihat seperti biasa, fokus akan diberikan kepada bahagian mid lane terlebih dahulu. Bergantung pada siapa yang akan clearkan minion wave dengan pantas. Namun begitu, pressure diberikan oleh pasukan Todak di bahagian bottom lane dekat sini. Fomis menghadapi sikit masalah cubaan untuk melakukan cutting lane. Mungkin agak sedikit awal, mungkin akan memakan diri sendiri. Tetapi entah bagaimana Kuja tertewas sebentar tadi kerana kita sekarang fokus kepada Ciku dan juga X-Ray di bahagian bawah. Kita dapat lihat sekarang Neo cuba untuk mengejar Ciku. Ciku akan mati terus saja diberikan first blood tersebut walaupun Kuja mati terlebih dahulu. Ya, saya pun tak pasti kat mana Kuja mati sebenarnya. Tapi tidak mengapa, X-Ray sekarang ini mengejar Neo. Lihat dan kita dapat lihat sekarang Neo terpaksa melarikan diri kerana Fomis telah pun datang. Dan kemungkinan besar Neo tidak akan meneruskan perjalanan beliau di bahagian bawah kerana kita dapat lihat sekarang masih lagi berani. Sungguh berani pemain ini. Dia dapat lihat berhadapan dengan Fomis bukanlah satu pemain ataupun hero yang calang-calang mampu sebenarnya untuk menjatuhkan pemain tersebut. Tetapi kerana tiada minion, jadi Fomis tidak mengambil keputusan tersebut. Ya, dan saya menjangkakan bahawa Kuja akan melakukan kat lane bersama dengan Mali, tetapi tidak dilakukan Ciku di bahagian top lane. Yang Momo datang memberikan sedikit bantuan. Kita lihat bagaimana damage Momo berjaya menjatuhkan separuh nyawa Im di sini. Jadi agak bahaya sekiranya Im tidak berhati-hati. Perkara yang buruk bakal terjadi kepada beliau. Dan sekarang ini pada minit yang pertama tiada lagi gerakan agresif daripada pasal-pasal awal game. Tapi sampai sebentar Moon seperti dikejar. Ya, Moon sebenarnya gerakan agresif yang dilakukan oleh Kuja nampaknya membuahkan hasil. Berjaya untuk mendapatkan kill kedua untuk pasukan Orange. Ciku datang di bahagian tengah untuk memberikan sedikit keselamatan ataupun memberikan visi yang sebenar kepada pasukan Todak. Di manakah kedudukan Kuja? Di mana sekarang ni pasukan Orange Esports telah pun memulakan serangan terhadap Turtle. Tetapi Fomis datang untuk memberikan sedikit kegangguan. Ciku daripada arah belakang. Moon juga datang bersama-sama dengan X-Ray. X-Ray hanya menunggu waktu dan saat yang sesuai untuk menggunakan Retribution untuk mencuri. Dan Ciku datang tetapi tidak sempat walaupun sudah menggunakan Retribution. Turtle tersebut akan diberikan kepada Mom yang menggunakan Roger. Berjaya dapatkan satu lagi kill dan juga Turtle yang pertama. Kita melihat pada minit yang kedua di mana Orange Esports melonjak naik kelebihan ekonomi mereka sampailah kepada 1,000 gol dekat sini. Permulaan yang sangat baik untuk pasukan Orange Esports untuk match pertama mereka di hari ini. Yap, dan Neo kita dapat lihat sekarang ni Shadow Kill telah pun dibuka. Ciku mungkin akan buat Way of the Dragon, tetapi apa yang akan berlaku sebenarnya? Way of the Dragon telah pun dibuka tetapi masih lagi belum kuat kerana beliau menggunakan Emblem Tank. Jadi agak sukar. Fomin juga datang. Kita dapat lihat Orchid Strike yang telah dilakukan terhadap Mali mungkin akan jatuh. Mali terpaksa menggunakan Flicker. Apa yang berlaku sekarang ni? Apa yang akan terjadi? Ciku berjaya mendapatkan Mali, tetapi adakah Neo mampu untuk survive? Beliau berjaya mendapatkan Ciku. Fomis pula akan menjadi nasib yang sama. Berjaya dijatuhkan oleh Kuja. 2 dibalaskan dengan 1, Zan. Ya, 5 kill berbalas 1. Seperti yang kita bincangkan, Orange Esports permulaan yang sangat baik untuk game pertama mereka. Todak seperti tidak mampu untuk menadah ataupun menahan damage keluaran Orange Esports dengan begitu baik. Kita ada melihat gerakan agresif daripada Ciku, gerakan agresif daripada Fomis datang daripada kawasan belakang. Tetapi teamfight yang tidak begitu kemas membenarkan Orange Esports memenangi teamfight tersebut. Dan sekarang ini fokus Orange Esports untuk pergi kepada bahagian top lane. Ciku dan juga Momo perlu berhati-hati dekat sini. Ya, dan kita dapat lihat sebenarnya pasukan Orange Esports seperti tahu apakah pergerakan seterusnya yang akan dilakukan oleh pasukan Todak. Kerana kalau kita melihat dari segi drafting, mungkin itu memberi kelebihan kepada pasukan Orange Esports. Yes, kita tahu adanya Fomis, adanya Ciku. Kita tahu mereka akan cuba melakukan serangan daripada arah belakang. Momo menggunakan Blood Orb cuba untuk melakukan serangan terhadap Im, tetapi apa yang berlaku? Oh, Mam berjaya untuk mendapatkan Fomis yang keseorangan apabila kebanyakan pemain pasukan Todak berada di bahagian tengah. Betul. Semakin lama semakin agresif, semakin membara corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Orange Esports. X-Ray adakah cuba untuk membantu? Way of the Dragon daripada Ciku terhadap
aim sekarang ni hampir berjaya untuk menjatuhkan pemain tersebut, tetapi Mam datang untuk berikan bantuan dan ada beberapa pemain juga yang berada dalam lokasi yang sama dan mereka juga telah pun memulakan serangan terhadap Turtle. Ya, M yang menggunakan Lunox adanya brilliant, mudah saja untuk meloloskan diri daripada terkena pick off oleh pasukan Todak, dan ini yang memenangkan pasukan Esports untuk sekali lagi mengambil Turtle. Perbezaan gol telah pun mencapai 4,000 gol. Todak semakin lama semakin jauh ditinggalkan oleh pasukan Orange Esports. Agak mengejutkan prestasi Todak pada hari ini. Ya, walaupun kita dapat lihat bagaimana cubaan Shadow Kill dikeluarkan oleh X-Ray untuk menghalang Neo. Dan kita lihat KM berjaya untuk mendapatkan formation, tetapi Momo berjaya juga mengeluarkan Lunox terpaksa menggunakan flicker. Oh, tidak sempat. Tapi Way of the Dragon yang lakukan oleh Chiku akan memberikan 1 kill kepada pasukan Todak akibat penolongan yang dilakukan oleh turret di bahagian atas. Ya, walaupun sedikit terlambat Chico, tetapi masih lagi menjatuhkan satu ahli pasukan Orange Esports. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Todak juga telah pun mula memberikan serangan balas, tetapi Mali begitu yakin di bahagian hadapan pemain-pemain recall sebentar tadi. Tetapi Mam, jungler pasukan Esports, KDA yang sangat baik buat masa kini 1-0-3. Tiada lagi kematian. Jika nak dibandingkan dengan X-Ray, masih lagi 0-0-0, belum lagi memberikan impact yang besar membantu pasukannya untuk mendapatkan kelebihan, terutamanya di fasa awal game ini. Ya, saya tak tahu berapa lama masa lagi diperlukan untuk X-Ray untuk memberikan impact yang besar. Windtalker telah pun dibeli oleh Mam untuk menambahkan attack speed. Dan kita dapat lihat sekarang ni di bahagian atas Todak cuba untuk melakukan pushing untuk memberikan satu lagi objektif kepada pihak mereka, tetapi lihatlah bagaimana zoning, lihatlah bagaimana pertahanan yang dilakukan. Blood Out juga telah pun dibuka, tetapi aim 5 damage yang sangat-sangat banyak. Tetapi Lunox berjaya untuk mendapatkan double kill, termasuklah berjaya untuk melakukan kill terhadap X-Ray. Tetapi Chiku sekarang ni Way of the Dragon yang tiada banyak impact, tetapi kita lihat bagaimana Rekas Strike juga telah pun dibuka oleh Fomis, berjaya untuk mendapatkan map. Neo kali ini terpaksa melakukan fokus ataupun menyelamatkan diri, tetapi berjaya untuk dapatkan Chiku. 1 kill yang cukup cantik, tetapi adakah itu adalah sudah cukup untuk pemain pasukan Orange Esports? Dan fokus Orange Esports sebenarnya adalah untuk menjatuhkan inner turret pasukan Todak di bahagian atas. Tetapi sekarang ini kembali fokus kepada bahagian mid lane. Fomis bertemu dengan Neo. Fomis yang agak rendah, tetapi berjaya menjatuhkan balik sebentar tadi. Ya, dan sekarang ini Fomis menghadapi sedikit masalah. Electro final blow telah pun dibuka. Neo bersama-sama dengan Kuja cuba untuk mengejar, tetapi Fomis adanya X-Ray di situ memberikan sedikit kelegaan untuk memastikan beliau boleh recall pergi ke base dengan mudah. Tetapi kemungkinan beliau tidak meneruskan perkara tersebut kerana beliau cuba untuk berikan sedikit bantuan di bahagian bawah. Kalau kita dapat lihat di bahagian tengah sekarang, aim yang boleh dikatakan antara kunci utama pasukan Orange Esports berjaya untuk melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dan kita lihat sekarang Nizan, apa yang berlaku, akan ada pergelutan berada berdekatan dengan Turtle kerana Turtle telah pun hidup dan pasukan Orange Esports cuba untuk dapatkan kesemua Turtle yang ada. Tetapi kalau kita melihat daripada segi ekonomi, perbezaan 5,000 gol, semestinya Orange Esports yang boleh memulakan dan juga mendapatkan Turtle ini dengan mudah. Ini adalah disebabkan perbezaan gol, perbezaan level di mana Todak tak mampu nak kontes, bertanding untuk mendapatkan Turtle tersebut. Sekali lagi, Orange Esports sedang mendominasi dan kita dapat melihat bagaimana Todak berjaya mendapatkan turret di bahagian top lane, tetapi Chico. Ya, Way of the Dragon, tapi kita lihat Mam berada di bahagian belakang. Deadly Cash juga telah pun dibuka oleh Moon. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana X-Ray berjaya menggunakan Shadow Kill untuk mendapatkan aim. 1 kill yang cukup baik, tetapi Neo berjaya mendapatkan seorang pemain. Sama juga dengan seorang Mam berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Mam masih lagi cuba untuk mengejar Chiku. Dan Chiku menjadi target utama. Berjaya. Oh, tidak sempat untuk melakukan kill tersebut. Satu acara larian yang cukup baik sebenarnya yang dilakukan oleh pasukan Todak. Tetapi itu memberi ruang yang cukup besar kepada pasukan Orange untuk mendapatkan objektif mereka seterusnya. Sebenarnya Mam boleh dapatkan double kill sebentar tadi, tapi dia macam 50-50 nak masuk melihat. Tapi Chico adakah akan menggunakan Way of Dragon? Ya, setelah menggunakan Way of the Dragon, tapi tidaklah begitu jauh sekarang ni, agak sedikit menghadapi masalah. Neo sekali lagi berjaya untuk mendapatkan formation. Deadly Cash juga telah pun dibuka. Kemungkinan untuk mendapatkan Kuja, tapi Kuja boleh dikatakan sangat-sangat ke bawah masa sekarang. Agak sukar. Shadow Kill. Amali sebenarnya yang akan dicari. Shadow Kill yang digunakan oleh X-Ray berjaya menjadikan pemain tersebut. Tetapi seperti yang kita katakan sudah tadi, antara kunci utama kenapa pasukan Orange Esports mampu untuk sustain dengan begitu lama, Mam berjaya untuk mencuri purple buff pasukan Todak. Mam bermain dengan sangat baik. Begitu juga aim yang menggunakan Lunox, Darkening, Chaos Assault.
di mana combo seorang Lunox ini sangat mudah untuk meleburkan sesiapa sahaja. Ciku cubaan untuk menangkap M, tetapi masih lagi ada Brilliance untuk menyelamatkan diri. Bukanlah target mudah yang boleh nak ditangkap oleh Ciku di sini. Ya, saya tak pasti adakah Ciku sengaja untuk memaksa Lunox menggunakan Brilliance sebentar tadi kerana dia ada seperti ciri-ciri untuk menggunakan Way atau Dragon. Dan kini kita dapat lihat bagaimana Kuja cuba untuk melakukan sesuatu, tapi kita fokus di bahagian tengah sekarang. Lord telah pun muncul, Zan. Apa yang akan berlaku? X-Ray, damage yang sangat besar telah pun terkena terhadap beliau. Adakah dia mampu untuk menyelamatkan diri? Kita lihat bagaimana di manakah Neo. Cubaan daily catch yang dilakukan oleh Moon sekarang tidak berjaya kerana Mam berjaya mendapatkan formation seorang lagi pemain yang telah pun jatuh, iaitu Momo. Dan sekarang dipakai pasukan Orange semakin lama semakin cuba memberikan tekanan yang cukup besar terhadap pasukan Todak. Berjaya mendapatkan 2 kill ke atas Todak, dan ini semestinya memberikan ruang kepada Orange Esports untuk mendapatkan lot yang pertama dekat sini. Dan Todak perlu bersedia untuk melakukan pertahanan. Tetapi kalau kita melihat daripada segi hero, Todak mempunyai kemampuan untuk melakukan pertahanan dengan begitu baik. Adanya Hayabusa dengan Shadow Kill, adanya Bane dengan Deadly Catch, adanya Alice dengan Blood Oath. Tiada masalah untuk menghadapi push dengan ada bantuan Lord bagi pasukan Orange Esports dekat sini. Tetapi jika Orange Esports bijak mengatur percaturan mereka, melakukan push, mereka mungkin boleh sekurang-kurangnya menjatuhkan satu inhibitor turret milik pasukan Todak. Ya, at least pasukan Todak mempunyai sedikit masa untuk rancang kembali strategi mereka. Tetapi pasukan Orange Esports mempunyai kelebihan Lord di sini. Adakah mereka mampu untuk menggunakan Lord ini sebaik mungkin? Ada cubaan yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports sebenarnya di bahagian bawah, memandangkan turret di bahagian bawah hampir saja senang untuk dijatuhkan oleh mana-mana pemain. Kuja cuba untuk membuka visi, tetapi damage yang diterima sangat-sangat besar. Namun begitu Mali datang, Mamat datang, kita dapat lihat Gomez tidak mampu untuk sustain damage yang sangat-sangat besar. Mereka juga berjaya untuk mendapatkan tower, dan kemungkinan tower inhibited di bahagian bawah ini akan menjadi milik mereka kerana pasukan Todak terpaksa berpecah memandangkan adanya Lord yang bagi saya telah pun dijatuhkan oleh Momo sebentar tadi. Ya, dan sekarang ni fokus Orange Esports adalah ke bahagian mid lane. Momo masih lagi cuba untuk menjatuhkan Lord, tetapi mungkin Momo terperangkap dekat sini. Tetapi X-Ray berjaya melakukan tugas dengan baik, berjaya untuk dapatkan Kuja. Lord juga telah pun jatuh di situ. Tetapi kita dapat lihat sekarang ni bagaimana Momo menggunakan Blood Oath sekarang ni. Cuba untuk mendapatkan Mam. Adakah dia mampu? Menggunakan Brilliance sebenarnya untuk memberikan sedikit kekacauan, memberikan sedikit ruang atau memberikan harapan kepada Mam untuk melarikan diri. Satu pertahanan yang cantik daripada pasukan Todak, berjaya menyelamatkan inhibitor turret. Winter Tension, freestyle dulu bos. Ciku sekarang ni masih lagi mungkin akan dalam keadaan yang bahaya. Ya, sekarang adakah dia mampu untuk melakukan show TikTok? Sekarang kita dapat lihat sekarang ni bagaimana serangan demi serangan. Blood Oath dibuka oleh Momo. Mereka cuba mencari Mam. Mamlah kunci, Mamlah penyebab kenapa mereka sukar untuk melakukan serangan. Tetapi kita lihatlah Aim dan sama-sama dengan Neo berjaya untuk mendapatkan formation sebentar tadi bersama-sama dengan X-Ray. Dan sekarang ni apakah yang boleh dilakukan oleh pasukan Todak? Mereka tidak mampu untuk menghalang gerakan yang dilakukan oleh pasukan Orange. Momo masih lagi dikejar dekat sini. Tiada jalan keluar. Terus saja dihabiskan oleh Neo sebentar tadi. Dan sekarang ni Moon dalam bahaya. Mam, satu cakaran sahaja telah pun berjaya menjatuhkan beliau. Tetapi Ciku cuba untuk melakukan pertahanan. Ya, Ciku keseorangan diri berhadapan dengan 3 orang pemain. Satu inhibitor turret berjaya dijatuhkan. Ciku terpaksa melengah-lengahkan masa pemain-pemain pasukan Orange Esports. Tetapi mereka melakukan kristal. Terus saja kemenangan ini diberikan kepada pasukan Orange. Tahniah kepada pasukan Orange. Buktikan bahawa 2% mampu untuk mendapatkan kemenangan dekat sini.